Okey. Baiklah, kita kembali lagi Fazli. Seperti yang kita janjikan kepada anda semua, kita ada dalam segmen kesihatan. Kita akan membincangkan mengenai bahaya atau tidak sebenarnya kurangnya air ketuban dalam proses perhamilan ataupun ibu yang sedang hamil. Dan cakap pasal air ketuban ni, kalau orang lelaki tak tahu, saya biasa tahu pasal air ketuban ni, air ketuban dah pecah. Tapi untuk cerita mengenai dengan air ketuban kurang atau adakah ini sesuatu yang berbahaya, jadi kita akan berbincang bersama dengan Doktor Pakar Perbinangan dan Sakit Puan daripada KPJ Rawang, itu Dr. Prima Lata Supramaniam. Dr. Prima, apa khabar? Sihat? Khabar baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di TV Al-Hijrah. Terima kasih. Baik doktor, bila bercakap tentang air ketuban, mungkin setengah daripada kita tahu tentang kepentingan dia kan. Betul. Tapi mungkin di kalangan kita juga yang ramai yang tidak tahu. Jadi sebagai permulaannya, kepentingan air ketuban kepada bayi ni sebenarnya apa fungsi yang sebenarnya? Okey, kita mulakan daripada apa itu basically air ketuban. Kan air ketuban terbentuk bila ibu tu mengandung seawal daripada hari ke-10, hari ke-12 dia dah terbentuk dah. Permulaannya dia sebenarnya ialah air daripada ibu tu sendiri. And then air itu terbentuk dalam kantung ataupun kita panggil amniotic sac. So basically air ketuban tu ialah amniotic fluid lah yang banyak fungsinya untuk baby. Salah satu yang paling penting sekali ialah basically protection ataupun dia bagi macam perlindungan kepada bayi dari kat dalam tu. Kedua ialah nutrisi. Okey, dari segi hormon dan juga dari untuk mengawal daripada kena infection. Air ketuban tu mempunyai banyak antibody juga. Okey, dan dia juga mengawasi suhu dalam kepada baby tu daripada dalam air ketuban tu tidak terlalu sejuk ataupun terlalu panas. So memang sangat pentinglah air ketuban. Part and parcel bila kandungan atau ibu hamil tu semakin hamil atau kandungan tu semakin membesar, air ketuban tu pun sepatutnya menjadi lebih lah. So air ketuban tu paling banyak sekali bila ibu tu mengandung dalam lebih kurang 34 hingga 36 minggu. Dia dalam lebih kurang anggaran 600 hingga 800 ml lah biasanya. Itu juga sebenarnya menjadikan berat semakin bertambah. Yes, memang part of ibu mengandung putting on weight kan memang air ketuban pun salah satu sebab lah. Tapi bahayanya kalau kata yalah bila air ketuban ini kurang, sebab nak tahu juga bahaya dari sudut siapa, bayi itu sendiri ataupun ibunya? Biasanya air ketuban kurang ni dia bahaya lebih kepada baby tu sendirilah daripada ibu. Ibu of course bila mengalami masalah air ketuban kurang, and then baby tu especially bila dekat nak bersalin kan, ibu tu biasanya air ketuban kurang ni dekat nak bersalin ialah sebab dia pecah air ketuban biasanya. Dia jarang sebab kurang daripada faktor-faktor lain lah. Ada juga faktor-faktor yang boleh menyebabkan kekurangan air ketuban, tapi kebiasaannya ialah pecah air ketuban. Okay, biasanya ibu tu akan mengadu sama ada dia basah terus, dia rasa macam ada air macam suam-suam mengalir menyingkup peha lah biasanya itu. Nah, bila air ketuban tu kurang, baby dalam kandungan tu satu paling penting yang kita perlu awasi ialah risiko infection. Bila air ketuban tu dah pecah lebih daripada 24 jam, 48 jam, memang ada risiko tinggi untuk kena infection lah. And then kalau ibu tu tidak boleh bersalin dalam jangka waktu dekat, dan ibu tu terpaksa mengalami operation cesarean untuk melahirkan baby tu. So dari segi tu memang kita kata dari lebih kepada cesarean lah kalau dia pecah air ketuban dan mengalami masalah. Manakala untuk baby tu pula dari jangka masa awal hingga sampai ke jangka waktu lahir iaitu cukup bulan, biasanya kalau kurang daripada 34 minggu air ketuban dah mula kurang, dia lebih bahaya kepada baby tu sendirilah. So kita kena lebih tengok kenapa air ketuban tu kurang. Adakah masalah dari segi kromosom atau masalah dari segi anatomi pembentukan tu. Biasanya dari selepas mulanya terbentuk daripada air daripada ibu, selebihnya tu ialah air kencing daripada baby tu sendiri. Adakah ada kesumbatan di bahagian bahagian perut kencing dia, adakah masalah buah pinggang baby tu. So yang itu perlu diteliti lah. Okey, kalau nak tahu juga kadang kerisauan, setakat mana kerisauan yang perlu kita risau untuk kalau kita mengalami kekurangan air ketuban? Okey, biasanya ibu tu sendiri tidak dapat mengesan lah kalau dia bukan disebabkan oleh kepecahan air ketuban tu. Jadi perlu mengawasi. Bagaimana kita boleh tahu ialah bila doktor menjalankan pemeriksaan ultrasound. So dia ada parameter yang tertentu lah. Bila kita buat ultrasound, kita tengok sama ada air ketuban amount tu bagus ke untuk baby tu untuk kehamilan waktu misal kata 20 minggu ke 34 minggu kan. So doktor tu akan tahu. Bila
pertama sekali mula nampak air ketuban tu dia kurang, kita tak boleh terus kata oh yang ni memang tak bagus untuk baby. So dia kena monitor lah, tengok, panggil balik ibu tu balik dalam seminggu ke 2 minggu, buat ultrasound sekali lagi. Kalau memang nampak ketara sangat kekurangan air ketuban, dan barulah doktor tu buat pemeriksaan dengan lebih terperinci lah. Dia ada pemeriksaan ultrasound dari segi macam biophysical profile, kita nak tengok pernafasan baby dalam air tu macam mana, pergerakan baby tu macam mana. Sebab air ketuban penting untuk pergerakan baby. Kalau dari awal lagi, misal kata 20 minggu, 24 minggu air ketuban kurang sangat, baby tu tak boleh nak bergerak sangat dalam kandungan, dalam rahim ibu tu. So dia mula mengalami masalah macam kurang ketegangan otot, masalah tulang, kan, contracture. Memang posisi sama saja, dia tak boleh nak gerak-gerak. Kalau air ketuban tu mencukupi, dia boleh pusing dalam rahim baby dalam rahim ibu sampai waktu nak bersalin tu. Yes. So itu penting. So jadi maknanya kalau untuk memeriksa kita perlu jumpa doktor lah kan? Betul. Mana tanda-tanda awal supaya kalau kita nak semak sendiri tak ada cara? Biasanya apa yang kita boleh detect ialah mungkin kalau pergi klinik kesihatan, ibu tu sendiri mungkin susah sikit lah dia nak macam mana dia nak tahu kan, dia nak detect, kecuali kalau macam saya kata pecah ketuban, dia tahulah mungkin ada keluar air. Kalau tak, mungkin kita also measure ketinggian rahim tu. Mungkin tahap 20 minggu sampai ke mana kan, tengok kenapa tinggi rahim tu tak tinggi sangat, tak cukup tahap dia. Dan daripada situlah kita suspect, and then kita buat further investigation. Baby kurang aktif juga sebab bila air kurang. Betul, bila air sangat kurang, baby tu pun kurang aktif. Ibu tu pun juga merasa. Ibu mula rasa pergerakan baby tu dalam lebih kurang 20-24 minggu macam itulah. Lepas tu memang pergerakan baby tu sangat aktif, ibu tu boleh feel. And then bila tiba-tiba sampai masa kata 2-3 hari ni kurang gerak lah, kenapa kan? Bila dia pergi cek, salah satu kemungkinan ialah mungkin kekurangan air ketuban lah. Doktor, saya nak tahu juga, adakah dia akan berlaku sedikit pengurangan, macam akan keluar sikit-sikit ataupun dia akan terus keluar dengan banyak kekurangan tu? Yang itu boleh dua-dua juga. Kalau depends, kantung tu dia macam ada 2 layer lah. Bila kantung tu pecah, memang lubangnya besar, memang biasanya kebanyakan dia keluar banyak. Ibu akan mengadu basah sarung, lepas tu dia mengalir je terus. Yang satu lagi tu mungkin macam lubang kecil saja. So dia keluar sikit, menitis, bila batuk ke, bila buang air kecil ke dia rasa. Satu lagi ialah membandingkan, setengah tu dia bukan actually pecah ketuban, dia actually keluar air kencing sikit-sikit. So dia kena bezakan dari segi warna dan juga dari segi bau and all that lah. Okey, bila bercakap tentang air ketuban yang semakin orang kata apa berkurangan, adakah ia boleh keadaan itu boleh kita pulihkan balik ataupun sebenarnya memang tapi doktor jangan jawab sekarang lah. Kita nak rehat ketiga sebab ini jawapan ni kita akan kembalikan kepada anda jawapan ni sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Assalamualaikum, insya-Allah. Alhamdulillah masih lagi bersama kami di Assalamualaikum, dan kita masih lagi meneruskan perbincangan mengenai dengan kurangnya air ketuban, adakah sesuatu yang berbahaya. Bersama dengan Dr. Prima kita teruskan lagi. Tadi doktor saya dah lontarkan soalan, doktor nak jawab, saya tak bagi jawab. Jadi doktor, adakah bila kekurangan air ketuban ni boleh kita pulihkan untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan bayi dalam kandungan? Biasanya kepulihan air ketuban tu dia kena semula jadilah. Semula jadi sebab kita kena basically tahu kenapa air ketuban tu kurang. Adakah sebab masalah kronik, macam masalah kesihatan ibu tu, kemungkinan dia dia boleh kesan masalah kesihatan ibu boleh kesan. Ya, macam setengah wanita dia ada masalah darah tinggi, tekanan darah tinggi yang daripada sebelum mengandung lagi. So itu boleh menjejaskan kesihatan uri lah ataupun plasenta. Bila ada masalah kita panggil placental insufficiency. Bila benda tu berlaku, air ketuban pun kita mula nampak kekurangan, dan baby tu pun kecil dari segi pembesaran dia. So dia boleh efek dari segi itulah. Mungkin kalau dari segi ibu yang stres ke, ada tak doktor yang antara punca-punca? Memberi kesan tak? Biasanya tidaklah. Oh, okey. Sebab ramai yang tanya ni, stres memberi kesan atau tidak kan? Tak, soalan bukan apa memberi kesan pada suami kan. Takut suami memberi stres pada isteri. Betul. Okey, antara nak tahu juga antara punca-punca sebenarnya, apa sebenarnya antara punca-punca utama boleh mengakibatkan kurangnya air ketuban tu?
Okey, air ketuban ni dia sebenarnya boleh kurang ataupun boleh melebihi. So bila kurang kita panggil oligo, kurang. Bila lebih kita panggil polyhydramnios. Biasanya kita jarang nampak kekurangan air ketuban, kecuali kalau pecah air ketuban, itu yang paling maksimum lah. Selain daripada itu mungkin 2 atau 3% saja yang menyebabkan daripada masalah kesihatan ibu tu sendiri atau masalah dalaman bibi tu yang menyebabkan kurangnya air ketuban. Yang lebih ketara, banyak wanita yang hamil sekarang mempunyai kencing manis. Sebab satu ialah keturunan, ibu bapa pun ada kencing manis, so the patient herself ends up having diabetes. Yang satu lagi ialah sekarang kan wanita kahwin lambat kan. So bila dia mula hamil faktor usia lebih daripada 30-35 tahun, kebanyakan 80% boleh dikatakan wanita sebelum tamatnya hamilan tu dia mula dapat kencing manis waktu mengandung, kita panggil GDM. Dia cakap pesan maknanya orang perempuan kena kahwin awal lah. Betul. So bila ada terdapat kencing manis yang tidak terkawal, air ketuban memang akan jadi terlampau banyak lah. Especially yang tidak terkawal tu. Bila dia menjadi terlampau banyak, satu memang baby tu tak, ibu tu tak rasa sangat pergerakan baby sebab air tu terlampau banyak kan. And then satu lagi, baby tu kadang-kadang macam bukan dia lemas disebabkan air ketuban banyak, dia boleh menyebabkan meninggalnya baby dalam ibu sebab tahap gula tu tidak kontrol sangat. So dia banyak jugalah apa orang kata komplikasi dia. Dan satu lagi, bila air ketuban tu terlampau banyak, baby tu boleh bergerak terlampau aktif sekali, dan dia tak dapat nak menurun untuk persiapan untuk bagi bersalin lah. Bila kepala dia menghala ke tepi ke, dia menentang ke, melintang ke, atau orang kata breach ke kan, dan ibu tu kadang-kadang terpaksa mengalami pembedahan lah untuk melahirkan baby tu. So maknanya kurang pun tak boleh, lebih pun tak boleh. Dia kena ngam-ngam sebab tu lah. memang pemeriksaan berkala sangat penting kepada ibu untuk memang memeriksa setengah ibu kesihatan rasa bila air ketuban tu kurang, dia ada juga banyak ramai ibu ni, boleh tak kita minum banyak air, boleh tak air ketuban tu akan bertambah. Dia menambah. So actually it's not directly proportional kan, bukan minum air dia terus masuk ke dalam, tak. So biasanya disebabkan oleh masalah kesihatan yang saya beritahu tadi kan, sama ada dari segi ibu tu sendiri ataupun masalah baby itu. Jadi kalau macam tu, apa yang perlu ibu lakukan jika dia dapat tahu air ketuban tu kurang gitu? Okey, persepsi ibu tu sendirilah. Biasanya bila ada masalah dengan air ketuban, the only way dia dapat mengesan ialah dengan pergerakan baby tu sendiri. So kita akan kata beri lebih teliti kepada pergerakan baby. Kita akan bagikan ibu tu carta pergerakan baby. Dalam setiap hari tu cuba teliti berapa kali bayi ini bergerak. Jika kurang daripada apa yang sepatutnya, segera pergi berjumpa dengan doktor ataupun bidan lah. Dia tak ada ubat-ubatan ataupun? Biasanya memang tidak ada ubat-ubatan. Dia bagus kalau kita pergi terus ke hospital atau bagaimana doktor? Sebab yalah, it depends mana tempat yang patient tu sendiri follow up. Kalau dia follow up dekat klinik kesihatan ibu mengandung, dia daripada situ kemudian dia akan refer kepada klinik pakar ataupun hospital pakar lah. Itu dia. Banyak sebenarnya maklumat yang info kita dapatkan. Tapi doktor mungkin boleh ceritakan juga, mungkin ada tak doktor pengalaman patient-patient doktor? Pengalaman doktor sendiri dalam yang sendiri dalam merawat. Ada. Biasanya kalau yang dah lebih cukup bulan, dah lebih daripada 37 minggu atau 36 minggu, dia tidak bermasalah sangatlah sebab kita tahu baby tu dah matang, paru-paru dia dah matang. So kita boleh mempercepatkan kelahiran baby tu lah daripada kita menunggu lama. Yang kurang daripada 30-32 minggu tu menimbulkan risiko sikit sebab kita perlu menimbangkan sama ada lebih baikkah baby tu dalam kandungan ibu tu sendiri atau kita lahirkan baby tu. So kalau kita lahir pun paru-paru tak matang. So banyak pro and cons lah. Kita kena benefit. Bila dia lahir paru-paru dia tak matang, baby tu kena tinggal dalam incubator ataupun kan mesin perlukan bantuan pernafasan untuk jangka masa yang lebih panjang. So kita kena tengoklah. Kalau memang viability dia cukup, biasanya negara kita kat Malaysia lebih daripada 22-24 minggu sebab ada ICU yang bagus kan, boleh diselamatkan. But again dia bergantung juga kepada baby tu sendirilah. Ada tak masalah kromosom dari segi, ataupun adakah macam esophageal atresia, jadi macam ada block dekat saluran esophagus dia, ataupun adakah masalah buah pinggang. Baby-baby macam ni dia punya prognosis tak berapa bagus lah biasanya. Baik doktor, saya ingat antara benda yang penting juga untuk kita
mengamalkan cara hidup sihat untuk anak-anak kan, macam untuk kelahiran je nanti, dan nak mencegah daripada air ini bertambah atau berkurang. Jadi ada tips-tips tak ataupun ada nasihat kepada penonton kita? Nasihat satu macam yang kata, kalau boleh kahwin awal lah. Doktor bersetuju dengan cadangan saya. Okey. Doktor bersetuju, baik. Dan satu lagi, make sure kesihatan ibu tu sendiri dia tidak ada hypertension ataupun diabetes sebelum jadi bakal ibu. Jadi Kalau memang ada, kalau memang ada, Okey. make sure kontrol dia bagus. Kontrol dia bagus walaupun diabetes ataupun hypertension, tekanan darah tinggi kan. Mulakan dengan ubat-ubatan dulu, bawakan tekanan darah ataupun tahap gula tu kepada tahap yang normal ataupun orang kata okeylah normal limits, and then baru embark on pregnancy, baru mula start planning for pregnancy. Dan lepas dah mengandung tu, kekerapan untuk pergi check up pun lebih lah untuk wanita-wanita yang ada masalah medical ni. Satu tu. Dan satu lagi paling penting, biasa kita juga dengar dalam air ketuban tu baby terbuang najis. Bila terbuang najis tu, so kita juga akan advise patient yang air ketuban keluar tu ada tak ada jernih. Biasanya jernih. Air ketuban, bila pecah air ketuban tu ada jernih dan tidak berbau. Maknanya kita boleh tengok kita boleh nampak. Kita boleh Saya nampak. fikir lagi, Doktor. Maknanya bila pecah air ketuban, masih boleh diselamatkan? Boleh diselamatkan. Boleh diselamatkan depending sama ada baby tahap kehamilan lah. Dah cukup bulan ke belum cukup bulan. Kalau cukup bulan boleh selamatkan lah. Kalau cukup bulan biasanya boleh saja. Sebab kebiasaan bila ibu tu mula mengalami kesakitan untuk bersalin, kadang-kadang air ketuban tu pecah sendiri. So yang tu tak ada masalah lah. Cuma yang tak cukup Cuma bulan yang tu. tak cukup bulan tu kurang daripada 34 minggu, 32 minggu tu yang itu boleh bermasalah sikit lah. Dan satu lagi saya beritahu, macam kadang-kadang baby tu terbuang najis, and then bila air ketuban tu keluar kita nampak warna dia kehijauan atau macam warna coklat-coklat sikit. Then kita perlu juga monitor dia punya nadi lah, nadi baby. Kalau nadi baby tu okey, kita mempercepatkan bagi ibu tu bersalin. Kalau kita nampak nadi baby tu tidak beberapa bagus, kita paksa buat immediate cesarean lah untuk keluarkan baby tu, selamatkan baby tu. Baik. Baiklah. Jadi kalau Mak ni bagi wanita-wanita yang di luar sana yang titip, yang rasa tak berapa baby, tak apa-apa nak gerak tu, saranan doktor kena terus jumpa, Betul. pergi ke klinik, jumpa doktor yang pakar lah untuk pemeriksaan. Betul. Dewi ada pengalaman sendiri? Dewi, sebenarnya saya pun saya pernah ada pengalaman, tapi masa tu dah berada di hujung-hujung nak bersalin dah. Saya tak salah saya dalam 36 minggu masa tu, tapi 2-3 tiap-tiap minggu saya kena pergi klinik. Betul. Untuk check. Doktor akan pastikan saya. Tapi memang betul lah, saya tanya juga doktor, boleh ke nak minum air masak supaya banyak kan? Sebab saya kok-koklaka boleh minum, sebab saya tahu air ketuban tu warna dia jernih. Manalah tahu boleh minum air kosong, boleh banyakkan, tapi sebenarnya tak doktor. Kita kena jaga, kita pastikan. Dia tak ada straw daripada perut ibu. Minum perut baby tak. Itu sapu seret-seret. Kena jaga ni je lah, kita jaga pergerakan baby. Betul, kena pantau monitor pergerakan dari baby, segi monitor. ultrasound lah biasanya. Mungkin pesanan doktor juga secara keseluruhan lah. Itu kita bincang pasal air ketuban kan. Tapi saya rasa sebagai ibu yang baru nak mengandung, sedikit pesanan terakhir lah kepada penonton kita. Macam yang saya sarankan tadi, kalau lepas kahwin tu, bila dah planning untuk pregnancy, planning tu perlu ada lah. Tak boleh, biasanya apa yang kita dengar, Asian women generally kata mengandung kan. Tak ada preparation, tak terancang. Dan kadang-kadang ibu yang lebih tua sikit, 40-an pun pernah ada kan, 45 tahun pun masih mengandung. And then untuk wanita ni lebih penting lah penjagaan kesihatan sebelum mengandung tu sendiri. Penjagaan kesihatan sebelum mengandung. Betul, Ada persediaan. ilmu tu kena ada, maknanya kita kena banyak-banyaklah mengkaji ilmu semasa sebelum nak salin nak mengandung ni. Nak mengandung. Tapi saya tanya pengalaman Dewi, sebab Dewi pernah mengalami, saya tak pernah mengandung. Jadi tak boleh nak cerita. Tapi sebagai lelaki juga perlu ada ilmu. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Ya, kena ada ilmu tentang isteri anda masing-masing, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Dr. Prima atas perkongsian, dan moga kita dapat membantu lagi ramai orang di luar sana supaya create awareness untuk menjaga kesihatan bayi dan juga diri. Baik, kita nak berehat sekali. Terima kasih. Selepas ini ada lagi cerita menarik di Assalamualaikum selepas ini. InsyaAllah.